So kita lihat example 2. So water is handled by a system of pipe as shown below. So kita ada pipe A1B, kemudian daripada A2B masuk, and then dia merge, dia bersatu, dia ada pump di sini. So kemudian dia keluar pada point C. Mungkin A dengan B ni dekat-dekat lah. Maknanya dia just seketika sebelum masuk pump dan seketika selepas keluar pump. Maksudnya mungkin ada dia tak beri jarak B ke pump ni, tak diberi lah. Maksudnya satu distance yang kita kata agak pendek lah. Okay, so kita kata kemudian daripada C ini kita bahagikan kepada 3 cabang yang lain. Okay, so setiap detail diberikan dalam gambar rajah. So maknanya dalam jadual A1B, A1B, A2B, okay, panjang 100 meter dan seterusnya lah seperti dalam jadual. So diameter pun telah dinyatakan di sini. So friction factor pun telah diadakan di sini. So the elevation of outlet DEF is 100 meter above the elevation of A1 dan A2. So maksudnya ketiga-tiga pipe ni duduk pada ketinggian sama iaitu 100 meter. So di sini kita tidak perlu hairan sangat. Kenapa? Kenapa dalam sistem ini kita ada pump. So yang ni pump itu yang kita kata boleh elevate air tersebut pada ketinggian tertentu. Okay, bentuk dia kata all outlet and inlet are open to atmosphere if the mean velocity in the pipe A1B dan A2B is 2.5 meter per second. Calculate the flow rate through the pump P, the pressure difference between across the pump and the power consumed. Take the pump efficiency as 76%. So maksudnya kat sini pun awak kena alert lah. Kita dah belajar tentang pump efficiency ni dalam fluid 1 ada, dalam fluid 2 ada. So maksudnya at least awak dah faham apa yang dimaksudkan dengan efficiency. Okay, kita pergi. Okay, first kali kita kata A1B, A2B adalah dalam parallel pipe. So jadi kita kata kita buatlah, kita kadar alir pada A1, kita campurkan dengan kadar alir pada A2 merupakan kadar alir yang masuk di dalam pump. So kadar alir kat sini kita kata kita boleh kira kerana kita ada had laju di sini dan kita ada diameter pipe. Jadi kita boleh kira lah Q sama dengan AV. So kita boleh kira dan kita totalkan kerana dia adalah parallel. So maksudnya dia menerima dua source, dua sumber air, kita mergekan. So kita dapat 0.982 meter padu per second. Okay, so kemudian kita kata kita perlu, we need to determine the total head loss first. Okay, so jadi kita melihat total head loss ni dengan cara kita mengira apakah losses before pump dan juga apakah losses after pump. So kalau before pump ni kita kata idea dia mudah saja, kita menggunakan HF sama juga dengan K darab Q kuasa 2. So pada inlet kita kata kita telah tahu nilai Q dan pada outlet pun kita kata kita boleh mengira nilai Q adalah sama. Okey. So jadi kita kata kita mengira losses before pump ni, kita kata idea dia ialah KQ kuasa 2. Dan kita kena faham nilai K ni ialah sebenarnya adalah yang kita kira tu. So nilai K ni sama juga dengan F L over D V square over 2G. Yang ini saya harap awak jangan terkeliru. K ni kat mana nak kira. So dia lebih kepada pengiraan nilai F L over D V square over 2G. So yang ini saya dah terangkan ada peringkat awal. So kat mana kita nak dapat F, L and everything ni, kita ada di sini. So kita ada L, kita ada F, so and then kita ada diameter, dan kita kata kat mana kita nak dapat velocity. So kita tahu bahawa kita ada kadar alir. So once kita ada kadar alir, Q sama dengan AV. So maksudnya kita ada diameter, kita boleh dapat cross sectional area kan A. So for sure kita boleh kira V. Cuma kita kata dalam ini saya tak tunjuk step by step lah, dengan beranggapan bahawa pelajar dah boleh mengira perkara itu sendiri. So saya harap pelajar boleh membuat pengiraan tersebut. Oleh itu, kemudian kita kata
kita mengira semua sekali after the pump ni, kita kata okay, so walaupun dia terpisah kepada 3, kita kena faham ia mempunyai ciri-ciri parallel kerana kita beranggapan bahawa ia terpisah secara ini kan, secara terpisah kepada 3 ketinggian yang sama. Oleh itu air akan diangkat pada ketinggian yang sama. Oleh itu kita jadi kita totalkan everything ni. So jadi kita totalkan nilai K tersebut. Okay, so kita boleh dapat nilai K tersebut adalah 14.2865. So nilai Q tu kita kata adalah kadar alir di sini. Dan kita kata kita boleh dapat H total ni adalah 13.77 meter. So ini kita kata adalah total losses yang berlaku di dalam sistem tersebut. Okay. So kemudian kita kata okay. So kita pergi kepada energy equation. So energy equation ni kita kata disebabkan kita mempunyai pump kat sini. So kita mempunyai pump, kita kena faham bahawa kita kena letak nilai head of pump pada inlet. So jadi ini adalah energi pada inlet sama dengan energi pada outlet dan dicampurkan dengan total loss. Okay. Dan kita beranggapan yang paling mudah tadi kita kata pressure dan velocity ni kita kata kita boleh neglected kerana kita menggunakan idea K darab Q kuasa 2. Jadi kita beranggapan bahawa pressure kat sini less affected. So kita anggap dia cancel each other, oleh itu kita hanya ada ketinggian. Dan di dalam sistem ini kita kata inlet ni adalah kosong dan outlet di sini ketinggian dia adalah 100 meter. So jadi kita kata 100 meter. So HP di sini sama juga dengan Z2 tolak Z1. So totalnya 100. So dicampurkan dengan losses. Okay, so jadi kita masukkan ketinggian adalah 100 dan losses adalah 13. So jadi totalnya adalah 113.77 meter. Ini membawa maksud apa? Membawa maksud bahawa power pump ni ataupun head of pump mesti kena overcome 113.7 meter. So maksudnya power pump mesti boleh mengangkat air setinggi 113 meter. Kerana apa? 100 meter tu dia nak mengangkat air dengan ketinggian fizikal ataupun potential energy, dan 13 meter ni adalah tenaga yang diperlukan untuk overcome friction. Okey. So kemudian berkenaan dengan soalan pertama. So kita kata apakah pressure different across the pump? So rumusnya adalah delta P kita tahu adalah rho G H. So yang ini kita telah belajar pada fluid mechanics 1. Pressure sama dengan rho G H. Okay, selalunya kita akan mengira pressure different tu adalah dengan menggunakan rumus yang sama. Delta P sama juga dengan rho G H P. So jadi kita masukkan nilai HP yang kita ada di sini. So nilai rho untuk air adalah 1000. Nilai G gravity adalah 9.81. So maknanya 10,000. 10,000 darab 113. So ada lagi. So dia akan menjadi 1116 kilopascal. So ini adalah kita kata pressure different yang berlaku di dalam pump. So and then power consume or power in. So kita kata power in, yang ini kita telah belajar di dalam fluid mechanics 2 selalunya. Kita kata efficiency ni sama juga dengan power out dibahagikan dengan power in. So power out ni macam mana? Power out tu adalah power yang dihasilkan oleh pump. Jadi dalam keadaan ini adalah rho GQ dan juga HP. Maksudnya head of pump tu. Dan power in tu adalah power yang kita supply. Maknanya power, ni P lah, power supply. Okay. Kerana apa? Efficiency ni dia reflect power out
divide by power in. Power in ni apa yang kita kena faham? Power in ni adalah power kita menghidupkan pump. Maksudnya kita kalau kita nak pump tu memberikan 113 head of pump, tentulah kita kena supply lebih. Kerana pump itu sendiri akan ada resistance. Shaft dia mungkin ketat sikit, yang ini mungkin tak berapa nak elok, blade pun tak berapa nak elok. So jadi kita mungkin kena supply lebih sikit. So jadi kita kata kalau kita nak dia power out dia adalah 100, mungkin kita kena supply 120. Kerana 20 tu mungkin friction, resistance. So jadi efisiensi telah diberi iaitu sebanyak 76%. So kita tulis 0.76. So jadi awak faham lah power supply ni ataupun power in kita bawa ke sebelah, efisiensi ni kita bawa turun ke bawah. So jadi kita masukkan efisiensi 76, kita masukkan semua sekali nilai, kita boleh dapat sekitar 1.442 megawatt. So jadi kita kata kita kena supply 1.442 megawatt kerana 24% power tersebut digunakan untuk overcome friction. Tetapi balance dia tu 0.76 adalah untuk menghasilkan head of pump yang ini.